Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ar-rahmatul muhdah wa ni'matul musdah. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya sama-sama kita pada malam yang berbahagia ini sama-sama dapat kita berkumpul. Untuk sebentar tadi kita dah tunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita kembali menyambung perbincangan kita daripada kitab Mukasyafatul Qulub oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam bab taat serta cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana Allah Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kamu. Jadi sebelum ini kita dah terangkan bahawa setiap dakwaan dia memerlukan kepada bukti. Maknanya setiap orang yang mendakwa cintakan seseorang ataupun mencintai Allah dan Rasul, maka sudah pasti dia kena ada bukti kecintaan dia kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana bila Ka'ab bin Ashraf yang mendakwa dia dan teman-teman dia ni adalah orang yang paling mencintai Allah dan mendakwa bahawa mereka ni dah berada pada kedudukan seperti mana anak-anak Allah Ta'ala dah, macam anak-anak Allah dah, mana dia punya kecintaan dia. Tetapi dakwaan mereka ni belum cukup, belum terbukti, sehingga Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW menyebut kepada mereka ni, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada mereka ni, kalau benar kamu cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu kena ikut aku. Maknanya kena ikut Nabi SAW. Maka balasannya yuhibbukumullah. Maknanya barulah kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampun, Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi kerana itu kita katakan setiap dakwaan ini diperlukan bukti. Maka bukti seseorang dia mencintai Allah dan Rasul ialah dengan cara dia ikut Allah dan Rasul. Tak boleh bila mana dia mendakwa dicintakan Allah dan Rasul tetapi dalam masa yang sama dia melakukan penentangan terhadap perintah-perintah syarak, perintah-perintah agama. Bahkan dia menjadikan kehidupan orang kafir sebagai cara kehidupan dia. Maka ini merupakan salah satu sifat nifak, sifat munafik dalam diri seseorang. Jadi kerana itulah bila mana manusia dia mencintai Allah dan Rasul, maka dibuktikan melalui ketaatan dia kepada perintah-perintah Allah dan Rasul, serta dia meninggalkan larangan-larangan syarak. Yang mana yang Allah Ta'ala larang mereka buat, mereka tinggalkan. Apa yang diperintahkan buat, baik sama ada yang wajib maupun yang sunat, maka mereka tambah. Dan Allah Ta'ala pula bila mana dia mencintai manusia, dia mencintai seseorang hamba dia, maka dia akan diberikan kecintaan dia kepada hamba-hamba dia ni, dan diberikan keampunan kepada hamba-hamba dia ni, dan dia akan menjauhkan hamba-hamba ni daripada api neraka.
Sebab tu sebagaimana sebelum ni tuan-tuan muslim muslimat kita pernah sebut 4 tanda Allah Ta'ala mengasihi hamba-hamba dia. Tak? Yang pertama, Allah Ta'ala akan menjadikan hamba-hamba dia ni menyebut nama-nama dia, menyebut nama dia. Jadi sebagaimana kalau kita sendiri dok, kalau kita bila mana kita cintakan seseorang, kita kasih seseorang, ataupun kita menyanjungi seseorang, tak kiralah pemimpin ke, sultan ke, siapa ke dok. Cuba kalau tuan-tuan, kalau baginda Tuanku Sultan sebut nama kita, kita ni cuma rakyat biasa, tapi dia sebut nama kita, bukan ke dia jadi orang kata suatu benda ni, suatu kegembiraan dok. Ataupun juga di kalangan manusia-manusia yang kita kasih dok, bila dia menyebut nama kita, maka sudah pasti kita akan suka. Maka begitu juga Allah Ta'ala bila mana dia kasih kepada hamba-hamba dia, dia akan mempermudahkan lidah hamba-hamba dia ni menyebut nama dia. Sebab tu salah satu tanda kalau kita nak tahu adakah benar cinta kita kepada Allah dan benar Allah Ta'ala mencintai kita, salah satunya ialah dengan banyak berzikir. Kita dipermudahkan untuk banyak berzikir. Kalau lidah kita masih banyak mengumpat, masih banyak mencerca orang, masih banyak memfitnah orang, mengadu domba dan sebagainya, dan kita tidak ada masa nak beribadat, tak ada masa nak berzikir, tak ada masa nak baca Quran, maka ni menunjukkan kita sebenarnya belum lagi mendapat orang kata cinta yang sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala akan menjadikan hamba-hamba dia ni mudah melaksanakan amal ketaatan yang wajib. Jadi ibadat-ibadat yang wajib ni sebenarnya suatu benda yang mungkin berat pada kita, tetapi kalau kita perhatikan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, sebenarnya tak sepadan pun. Apa yang diperintahkan kepada kita ni tak sepadan langsung nak membalas dengan apa-apa nikmat yang Allah Ta'ala dah kurniakan kepada kita. Tetapi bila mana benar orang kata kecintaan seseorang kepada Allah, dan Allah Ta'ala benar-benar mengasihi seseorang ni, Allah Ta'ala akan menjadikan dia ni dapat melaksanakan ibadat-ibadat yang wajib. Kemudian yang ketiga pula, Allah Ta'ala akan jadikan dia mudah melaksanakan yang sunat, ditambahkan lagi dengan yang sunat-sunat. Selepas ni kita akan jelaskan tentang hadis tersebut. Dan yang keempat pula, Allah Ta'ala akan jadikan seseorang yang dia kasih ni menjauhi benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Ni 4 tanda orang yang benar cinta dia kepada Allah dan Allah Ta'ala benar-benar mencintai dia. Jadi manusia ni dia juga membuktikan, manusia ni dia sering membuktikan cinta dia kepada manusia yang lain, kepada makhluk yang lain. Jadi kadang-kadang pembuktian cinta tu sampai kepada peringkat yang bukan-bukan. Ada orang yang mencintai kekasih dia sampai sanggup buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang kasih kepada isteri dia sehingga dia sanggup menjadi derhaka kepada ibu bapa dia. Maka ni benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Bahkan kalau benar kecintaan seseorang ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benar cinta dia kepada Rasul, maka cinta dia kepada makhluk juga akan berjalan mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dia tak akan buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang demi nak membuktikan cinta dia. Banyak kita melihat bagaimana manusia ni tuan-tuan, dia buat perkara yang bukan-bukan untuk membuktikan kecintaan dia kepada seseorang manusia. Lalu perbuatan-perbuatan dia ni menjadikan dia terjerumus ke dalam neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Kita mohon berlindung kepada Allah Ta'ala daripada kecintaan-kecintaan yang mengarut sebegini. Tuan-tuan, sebab itulah kalau kita nak menyelamatkan kehidupan kita, kita nak menyelamatkan akhirat kita, maka kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ini suatu bentuk hubungan yang kita kena jaga. Maka di situ kita akan dapat melahirkan cinta yang benar kepada manusia. Orang yang tidak menjaga, tidak memelihara hubungan dia dengan Allah dan Rasul, maka hubungan dia dengan manusia juga akan menjadi mengarut, akan menjadi tidak mengikut apa yang syarak perintahkan pada mereka ni. Sebab tu tuan-tuan, bila kita melihat oleh kerana mahabbah ditafsirkan sebagai keinginan untuk taat dan mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadatnya, jadi hal ni merupakan dorongan kepada ketaatan kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita melihat bagaimana perbezaan kehidupan kita dengan kehidupan orang soleh. Orang soleh ni tuan-tuan, mereka mempunyai kata matlamat hidup yang berbeza dengan kita. Dia ada cara hidup, keinginan yang berbeza dengan kita. Ni yang kata bukti. Sebagai kalau kita nak lihat bagaimana benarnya bukti
kecintaan seseorang ni kepada Allah dan Rasul. Kita lihat bagaimana orang saleh cara hidup mereka. Yang mana mereka ni tuan-tuan, keinginan mereka ni sentiasa nak mengharapkan kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah dengan cara mereka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka akan mengisi sebahagian ini, orang kata sewaktu harian mereka ni dengan ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut ibadat ni bukan sembahyang saja. Cuma kadang kita ni tuan-tuan mungkin kadang-kadang kalau sebut ibadat kita akan terbayang sembahyang je. Maknanya sembahyang 24 jam duk berhenti-berhenti, tidak. Ibadat kepada Allah Taala ni banyak bentuk. Tak, berpuasa ibadat, berzikir tu ibadat, baca Quran ibadat, solat tu ibadat. Jadi segala bentuk ibadat yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dapat dilaksanakan dalam segenap bentuk kehidupan kita. Makna kita ni kita hidup ni tuan-tuan, kita ada waktu kita kena makan, ada masa kita kena bekerja, ada masa kita beriadah dan sebagainya. Maka sesuaikan ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita ni untuk mengisi harian kita. Bukan bermaksud tuan-tuan bila kita beribadat kepada Allah maka kita tidak ada masa ataupun tidak ada ruang untuk membuat aktiviti bentuk-bentuk pekerjaan yang lain. Tidak. Bahkan setiap amalan-amalan yang Allah Ta'ala sediakan ni, yang Islam sediakan untuk kita ni, mudah untuk kita laksanakan dalam pelbagai ruang bentuk masa kehidupan kita. Ada masa kalau kita tak boleh nak sembahyang, maka kita berzikir. Hatta orang perempuan yang haid sekalipun, umpamanya orang perempuan yang dalam keadaan makzurah, dalam keadaan uzur, walaupun dia tidak boleh sembahyang, tapi tidak menjadikan dia tidak boleh berzikir. Dia masih lagi boleh berzikir, berselawat kepada Nabi SAW. Maka sebab tu kita katakan ibadat-ibadat yang ada dalam agama kita ni membolehkan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. Boleh, tidak ada masalah. Cuma bagaimana kita nak menyesuaikan ibadat-ibadat tersebut dengan jadual harian kita. Ada orang memang boleh buat dalam sehari dia tu, walaupun dia bekerja, walaupun dia buat aktiviti-aktiviti yang lain dengan macam orang lain juga, tetapi tidak menjadikan dia melupakan ibadat dia kepada Allah. Dalam masa dia berjoging, dia berzikir. Kita kalau berjoging nak dengar lagu, jadi dah rugi dah situ, betul tak? Tetapi kalau bagaimana kalau kita manfaatkan ruang tersebut dengan berzikir, berselawat, ataupun kalau orang yang dia ada menghafal Al-Quran, dia boleh gunakan ruang waktu tersebut untuk mengulangi hafazan-hafazan dia yang telah lalu. Maka kerana itulah tidak ada sebab untuk kita mengenepikan ibadat dalam kehidupan kita ni. Apatah lagi tuan-tuan, betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dijadikan kita umat akhir zaman ni walaupun umur pendek. Umur kita tak panjang macam umat-umat terdahulu. Tak, umat-umat terdahulu umur sampai ratusan tahun. Tak, kita ni dah sampai lah 100 gelak gambar. Apatah lagi zaman hari ni penyakit serang orang muda macam-macam. Tak, dulu kalau kita dengar penyakit macam darah tinggi, kolesterol apa semua ni, orang-orang umur 70, 80 baru kena. Hari ni 20, 30 kena dah benda-benda gitu. Jadi tuan-tuan, walaupun kita umat Nabi Muhammad ni satu umat yang pendek umur dia, maknanya tak panjang macam umat-umat yang terdahulu, tetapi Allah Ta'ala menyediakan, menghadiahkan kepada kita ni banyak amalan-amalan yang ringkas tetapi besar pahala dia. Sebab tu bila kita beramal, kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, kita kena bijak memilih amalan. Kita kena bijak memilih amalan dalam kehidupan kita yang walaupun nampak macam ringkas, walaupun nampak macam sikit, tetapi pahala dia sangat besar. Hal ni juga kalau kita tengok contoh sebagaimana kenapa para ulama menyarankan ataupun mengajar kepada kita selawat, selawat selang tarawih umpamanya dah. Yang ni perbalahan biasa kita setiap tahun. Asal masuk Ramadan dia balah. Sekarang ni musim Maulid, kita balah pasal Maulid. Habis Maulid masuk nisfu Sya'ban, balah pasal nisfu Sya'ban. Nanti masuk Ramadan balah pasal rakaat tarawih dengan selawat selang tarawih. Dia perbalahan tula je. Benda tula je balah. Perbalahan berjadual orang panggil. Tahun ni balah beri dalil selesai tahun ni, tahun depan dia bakit balik. Benda tula je. Cuma tuan-tuan, ketepikan isu perbalahan tersebut, cuma kita nak tahu kenapa para ulama menyarankan amalan selawat selang tarawih. Kita tak mengkhususkan sebenarnya bila kita buat benda tu, kita tak mengkhususkan selang tarawih tu. Cumanya persoalan kenapa
Kenapa ada amalan selawat ni? Walaupun zaman Nabi memang tak ada dibuat amalan selawat selang tarawih ni. Ini tercetus hasil daripada keinginan orang soleh ni berlumba-lumba dalam beribadat. Iaitu ketika mana orang di Mekah, orang Mekah ni tuan-tuan, bila mana mereka selang 4 rakaat tarawih, mereka semayang 20 rakaat, selang 4 rakaat mereka akan tawaf di Baitullah 7 kali. Jadi orang Madinah ni tuan-tuan, mereka ni orang yang bersemangat bersaing dengan orang Mekah dalam bab ibadat ni. Jadi oleh kerana mereka tidak boleh nak menyaingi dalam bab tawaf ni lah. Sebab memang dekat Madinah ni tuan-tuan, walaupun tanah haram juga, dia tak boleh tawaf situ. Kalau dia akut lari Kaabah Mekah tu letak kat Madinah pun tak jadi juga. Dia tak boleh tawaf juga. Ataupun dibuat Kaabah baru sama macam Mekah pun tak boleh tawaf juga. Maka demi nak menyaingi amalan pahala orang ni, amalan yang mendatangkan pahala yang besar ni, maka orang di Madinah selang 4 rakaat tarawih mereka akan sembahyang sunat 4 rakaat pula. Sebab tu dulu-dulu mungkin ada orang pernah dengar sembahyang di Madinah, sembahyang tarawih di Madinah ni 36 rakaat. Sebenarnya bukan 36, 20 juga. Cuma selang setiap 4 rakaat tarawih dia akan solat sunat 4 rakaat pula. Jadi bila membabitkan kita di Asia Tenggara ni pula ataupun di masyarakat yang lain selain daripada Mekah Madinah ni, maka nak tawaf memang tak boleh lah. Kalau di Madinah yang tanah haram tu pun tak boleh tawaf, kita kat Terengganu lagilah tak boleh tawafnya. Hatta kalau macam kita itulah akut Kaabah buat mari Terengganu ni, tak boleh tawaf juga. Jadi nak semayang 4 rakaat sunat, solat sunat 4 rakaat selang tarawih sebagaimana di Madinah, gelak gambar kot rasa. Kita 20 dengan 8 pun duk balah lagi. Jadi gelak gambar nak buat. Maka di situlah para ulama dia melihat suatu amalan yang walaupun kecil, bukan kecil, ringan dibuat tapi besar pahala dia, itulah selawat. Tuan-tuan, apakah keistimewaan selawat ni tuan-tuan? Memang kita saban tahun bila setiap kali maulid kita akan dibentangkan tentang kelebihan-kelebihan selawat ni. Tapi tuan-tuan, ada suatu perkara yang kalau kita melihat perintah dalam berselawat ni tuan-tuan, dia tak sama macam perintah-perintah syarak yang lain. Kalau perintah yang lain, Allah Ta'ala akan khitab terus kepada hamba-hamba dia. Macam aqimus salah wa atuz zakah. Maknanya dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Perintah ni Allah Ta'ala beri terus kepada hamba-hamba dia. Tetapi selawat tidak. Selawat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia dan para malaikat dia. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat ni Allah Ta'ala mula dengan diri dia. Tu nak cerita besar amalan selawat ni. Sangat besar pahala dia. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan bila mana seseorang dia berselawat, Allah Ta'ala membalas dia dengan, sekali dia berselawat kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala balas dengan 10 selawat kepada dia. Tuan-tuan, yang membayar 10 selawat, yang membalas 10 selawat ni bukan malaikat tolong balas, bukannya makhluk lain, tapi Allah Ta'ala sendiri yang membayar 10 selawat balasan ni bagi orang yang selawat sekali kepada Nabi SAW. Ini suatu amalan yang sangat besar. Sebab tu sepatutnya tidak ada pertikaian, tidak ada perbalahan dalam berselawat selang tarawih apa semua ni. Sepatutnya kita umat Islam bergembira setiap kali kita boleh berselawat kepada Nabi SAW. Kerana satu, dia menggambarkan kecintaan, kasih kita kepada Nabi SAW, yang memang tidak ada orang yang selayaknya mendapat kecintaan daripada kita ni seperti mana kecintaan yang kita beri kepada Nabi SAW. Hatta tuan-tuan, walau kita kasih kepada mak ayah kita sekalipun, kita kasih kepada anak kita sekalipun, kasih kepada Nabi ni lebih lagi, hatta lebih daripada kita kasih kepada diri kita. Sebagaimana Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Tidak dikira beriman, tidak sempurna iman seorang di kalangan kamu ni sehingga aku ni, Nabi kata, jadi orang yang lebih dia kasih berbanding dengan diri sendiri. Lebih daripada nyawa kita kasih kepada Nabi SAW ni. Jadi sebab itulah perbalahan-perbalahan tentang
selawat, selang tarawih apa semua ni, sepatutnya benda yang tak perlu berlaku. Kalau benar keimanan kita kepada Allah dan Rasul ni tuan-tuan, kita akan bergembira setiap kali kita dapat berselawat kepada Nabi SAW. Jadi kita tak ingin nak panjangkan lah isu bid'ah apa semua tu, hak tu biar orang lain selesai lah. Kalau kita panjangkan benda tu jadi melarat pula. Cuma cukuplah kita mengatakan tuan-tuan, kenapa amalan selawat ni para ulama letak dalam selang tarawih. Sebab ni walaupun amalan ni mudah, ringan pada lidah kita untuk buat, tapi pahala dia sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah kita melihat bagaimana keinginan orang soleh ni tuan-tuan, mereka berbeza dengan kita. Mereka akan mereka menjadualkan kehidupan mereka ni dengan ibadat. Sebab tu mereka tidak ada masa nak mengumpat macam kita. Tak ada masa nak busybody orang lain macam kita. Sehingga bila kita tidak dapat melaksanakan sebagaimana apa yang mereka buat, kita mula berfikir dan mengatakan amalan-amalan yang mereka buat yang banyak ni kita katakan mustahil, mengarut. Mengarut sebab kita tak pernah buat, kita tak pernah cuba. Tetapi bagi orang yang dah biasa buat, mereka dapat berzikir sehingga 10,000 kali sehari, berselawat 10,000 kali sehari. Kita kalau nak sampai 1,000 pun lengah keng dah. Tetapi bagi orang yang dah biasa berselawat kepada Nabi SAW, benda tu sangat, orang kata benda yang sangat mudah. Dah bagaimana pula dengan masa? Tuan-tuan, masa kita 24 jam ni banyak sebenarnya yang boleh kita celah dengan ibadat-ibadat ni. Cuma kita tak pernah menjadualkan ibadat tersebut dalam kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita ni kosong, ataupun bukan kosong sangat, maknanya tidak dipenuhi dengan ibadat sangat. Kita banyak buat benda-benda yang lain yang tak mendatangkan manfaat sangat. Kerana itu kita rasa hairan kenapa orang soleh ni boleh beribadat, boleh solat tahajud sehingga banyak rakaat dia, puluhan sehingga ratusan rakaat pun boleh buat. Kita yang banyak menghabiskan masa dengan benda sia-sia, maka kita akan rasa pelik dengan mereka. Mereka yang menghabiskan masa dengan ibadat juga akan berasa pelik dengan kita. Sebab apa? Macam mana dia tengok kita ni banyak sungguh masa nak buat benda huk sia-sia, sedangkan terlalu banyak ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita buat yang dianggap sangat rugi kalau tak dibuat. Tapi kita dah banyak membuang masa kita dengan benda sia-sia. Kerana tu kita rasa pelik dengan dia. Dia pula mengisi kehidupan mereka dengan ibadat, maka kerana itulah mereka rasa pelik dengan kita. Jadi kalau kemaksiatan tu menjadi kelazatan kepada kita, dia akan menjadi kekesalan bagi orang soleh. Ibadat menjadi kelazatan bagi orang soleh, tapi menjadi kepenatan bagi kita. Jadi bagaimana kita nak memperbaiki keadaan ni? Kena memperbanyakkan taubat. Tuan-tuan, sebenarnya ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita ni ringan sahaja sebenarnya. Cuma yang memberatkan ibadat ni ialah kerana karat dosa dalam hati kita. Sebab tu banyak diajar dok, kalau orang-orang yang mula nak bertaubat kepada Allah, mereka mencari guru-guru yang mursyid, yang boleh mengajar dan membimbing mereka mendekati Allah Ta'ala dengan cara yang benar, bukan cara sesat dengan buat ajaran palsu mengarut, bukan. Mereka mencari guru-guru yang mursyid yang dapat mendidik jiwa dan rohani mereka ni, maka peringkat awal disuruh memperbanyakkan taubat. Kerana karat dosa yang menebar dalam hati kita inilah yang menjadikan kita payah nak berzikir, payah nak berselawat, payah nak baca Al-Quran, dan payah nak melaksanakan ibadat, hatta ibadat yang wajib sekalipun. Dan bagaimana pula kalau seseorang ni dia ingin bertaubat, dia ingin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam keadaan dia belum mampu mencari guru-guru yang mursyid, maka para ulama mengajar perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW, kerana pada selawat ni ada keberkatan yang sangat besar, yang mana Nabi SAW mendidik para sahabat, maka para sahabat dekat dengan Nabi SAW. Jadi cara kita nak mendekatkan diri kepada Nabi SAW ialah dengan cara memperbanyakkan selawat. Maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan kepada kita untuk mendapatkan bimbingan daripada guru-guru yang mursyid ni. Kemudian Al-Hasan berkata, beberapa kaum berjanji di hadapan Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sungguh kami mencintai Tuhan kami." Lantas turunlah ayat di atas. Ini cerita berkenaan dengan Ka'ab bin Ashraf yang kita ceritakan sebelum lah. Kemudian Bishr Al-Hafi berkata, "Aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda bertanya, 'Wahai Bishr, tahukah engkau dengan apa Allah Subhanahu Wa Taala meninggikanmu di antara kawan-kawanmu?' Maka dia menjawab, ni cerita mimpi lah, cerita mimpi Bishr Al-Hafi ni, ketika mana dia bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi.
Kemudian dia menjawab tak tahu. Dia tak tahu apa yang menjadikan Allah Ta'ala angkat kedudukan dia ni berbanding dengan teman-teman dia yang lain. Lalu Nabi SAW menjawab, dengan baktimu kepada orang-orang soleh dan nasihatmu kepada saudara-saudaramu dan juga kecintaanmu kepada sahabat-sahabatmu dan pengikut sunnahku serta kepatuhanmu kepada sunnahku. Jadi kalau kita perhatikan dalam dialog perbualan antara Bishr al-Hafi dengan Rasulullah dalam mimpi ni, Nabi SAW memberitahu ada 4 perkara yang menjadi amalan Bishr al-Hafi ni yang menjadikan Allah Ta'ala angkat darjat kedudukan dia ni. Yang pertama ialah bakti dia kepada orang soleh. Maknanya bakti dia kepada para ulama, para orang soleh, hal ni antara benda yang mengangkat darjat dia berbanding dengan sahabat-sahabat dia yang lain. Tuan-tuan, benda ni adalah suatu benda yang memang menjadi amalan para ulama-ulama yang terdahulu. Iaitu biasa kalau kita baca kisah para ulama, mereka ni akan berkhidmat, berbakti kepada tok-tok guru mereka. Seperti mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi khadam, orang yang berkhidmat, khadimun Nabi, orang yang berkhidmat kepada Nabi SAW sejak umur dia 10 tahun. Ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mak dia yakni Ummu Sulaim menghantar dia ni untuk berkhidmat kepada Nabi. Dan disebut bahawa Anas ni adalah seorang anak yang pandai membaca, boleh baca, boleh nulis. Dah berapa nak royak berhenti baca, reti menulis? Sebab tuan-tuan, zaman dulu kalau boleh reti baca, reti nulis ni suatu benda yang rare lah. Kira macam kalau kita kata macam kalau budak-budak zaman hari ni umur 3 tahun boleh baca Quran. Memang gitulah. Nak cerita dulu begitu. Sebab orang yang boleh membaca menulis pada zaman tu tak ramai. Dan kalau tak boleh baca menulis ni bukan suatu benda yang aib pada masa ketika tu. Tak boleh baca, tak boleh menulis ni buta huruf. Bukan suatu benda yang aib, bukan suatu benda yang pelik. Benda tu benda biasa. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kita mengaitkan dengan keadaan Nabi SAW yang tidak boleh membaca dan menulis, benda tu bukan satu keaiban. Pertama, benda ni adalah kelebihan bagi Nabi, kerana bila Al-Quran diturunkan, orang menuduh Nabi mereka-reka Al-Quran, maka keadaan Nabi yang ummi ni menjadikan dapat menjawab tuduhan orang kafir Quraisy sendiri. Macam mana nak kata Muhammad ni reka sendiri Al-Quran, kita tahu dia tak pandai baca, tak pandai menulis. Jadi ni menjadi suatu hujah bagi Nabi. Dan benda tu sebenarnya tuan-tuan bukan suatu benda yang pelik pada zaman tu. Zaman kita ni mungkinlah pelik. Dok, kalau jumpa orang yang tak reti baca, tak reti nulis. Tetapi ada dok orang gitu zaman ni? Ada. Memang ada. Saya pernah bertemu lah dengan orang sedemikian. Iaitu ketika mana ada seorang yang dia nak beli pisau dengan saya. Ni bukan nak promote pisau bukan jual beli pisau, bukan. Cuma cerita pengalaman. Jadi dia guna voice note. Saya pula tak berapa gemar nak guna voice note sebab suara tak apa sedap. Kalau dengar dia orang kan takut menyapuh pula. Jadi kita berakhir nulis. Tapi bila kita tulis, dia jawab, tolong balas ikut voice note, sebab dia kata dia tak pandai. Dia tak pandai baca. Jadi rupa-rupanya ada orang yang gitu zaman ni. Maknanya zaman ni orang yang tidak pandai membaca menulis ni pelik. Tetapi zaman dulu tak pelik. Tapi hak rare ialah orang yang pandai membaca dan menulis. Jadi hak ni sebagai menunjukkan keadaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai seorang budak yang ada kelebihan, yang layak berkhidmat untuk Nabi SAW. Dan dia berkhidmat dengan Nabi SAW sepanjang Nabi berada di Madinah sehingga Nabi SAW wafat. Jadi begitu juga kalau kita baca kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i yang merupakan anak murid Imam Malik juga berkhidmat kepada Imam Malik. Dan tuan-tuan, kalau kita baca adab Imam Syafi'i dengan Imam Malik ini, subhanallah, sangat hebat. Tuan-tuan, Imam Syafi'i nak cerita hebatnya adab Imam Syafi'i dengan Imam Malik ni tok guru dia. Walaupun rumah Imam Malik tu orang kata selam beberapa buah rumah daripada rumah dia. Rumah dia jauh daripada rumah Imam Malik. Tetapi kalau dia duduk dalam rumah dia, Imam Syafi'i masa dia mengaji dengan Imam Malik, bila dia duduk dalam rumah dia tak akan belunjurkan kaki dia menghadap ke rumah Imam Malik. Itu nak cerita adab dan akhlak Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan tok guru dia Imam Malik. Dan banyak lagi lah kisah-kisah adab yang lain. Cuma nak ceritanya,
sebenarnya khidmat anak murid kepada guru ni benda ni biasa. Cuma zaman hari ni kadang-kadang khidmat anak murid kepada guru ni boleh menjadi salah faham dan boleh menjadi isu yang lain pula. Kadang-kadang boleh didakwa jadi suatu benda yang dikatakan mengeksploitasi kanak-kanak dan macam-macam lah. Pernah ada satu kes tuan-tuan, di sebuah sekolah, bila pelajar ni disuruh kutip sampah, disuruh bersihkan kelas, kutip sampah, bersih lokang dekat sekolah. Bukan dia seorang, pelajar lain pun sama juga. Tapi ada mak ayah yang sanggup mari sekolah, bila dia tahu anak dia kena kutip sampah apa semua, mari balas dengan mak ayah. Anak saya mari sekolah untuk belajar, bukan untuk jadi tukang sapu. Bahaya zaman ni. Sebab tu tuan-tuan, bila orang yang terlibat dengan dunia pendidikan hari ni pusing nak mendidik generasi hari ni. Ni realiti yang berlaku dunia kita hari ni lah. Sedangkan benda ni menjadi tradisi, tradisi para ulama terdahulu. Mereka berkhidmat kepada guru dan menjadikan ilmu mereka berkekalan sehingga ke hari ni. Keberkatan daripada guru tu tuan-tuan, yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, hasil khidmat mereka kepada guru, menjadikan ilmu mereka ni berkekalan sehingga ke hari ni. Tengok ilmu Imam Syafi'i tuan-tuan, sampai ke hari ni kita mengambil manfaat, kita ambil istifadah daripada ilmu beliau. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebut dalam mimpi tersebut, nasihatmu kepada saudara-saudaramu. Jadi tuan-tuan, antara benda yang menjadikan Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Bishr al-Hafi ni berbanding dengan teman-teman dia, yang kedua ialah nasihat. Nasihat dia kepada teman-teman dia. Tuan-tuan, nasihat ni adalah tiang agama dan merupakan amalan orang-orang yang beriman. Nasihat ni tiang agama, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, ad-dinun nasihah, agama ni merupakan nasihat. Bukanlah bermaksud agama ni semata-mata nasihat, tetapi nasihat ni merupakan salah satu daripada tiang kepada agama itu sendiri. Sebagaimana bila Nabi sebut Al-Hajju Arafah, haji ni adalah di Arafah. Maka kesan daripada hadis ni, ulama berkhilaf pendapat lah berkenaan dengan penafsiran maksud haji ni adalah di Arafah. Kita tinggalkan orang kata khilaf mereka, sebab kita tak ingin nak memperpanjangkan kalam ni. Cuma kita nak beritahu maksud hadis Nabi bila Nabi sebut Al-Hajju Arafah, bukan bermaksud haji ni hanya di Arafah ataupun semata-mata di Arafah, tetapi wukuf di Arafah merupakan salah satu ataupun kemuncak kepada ibadat haji itu sendiri. Jadi kemuncak haji adalah wukuf di Arafah ni. Kerana itulah waktu berwukuf di Arafah ni mempunyai pengertian yang sangat besar, makna yang sangat besar bagi umat Islam. Sehingga kan tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, orang yang berwukuf di Arafah makruh bagi dia kalau berpuasa sunat hari itu. Sebab apa? Nak mengelakkan daripada letih mereka ni. Kita yang tidak berwukuf, sunat kita berpuasa hari Arafah ni. Tapi bagi orang yang berwukuf di Arafah, makruh bagi mereka berpuasa kerana nak mengelakkan keletihan. Sebab apa? Nak suruh supaya mereka ni merebut masa yang mereka ada ketika berwukuf ni dengan berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah. Sebab ni yang kata kemuncak ibadat adalah ibadat haji. Maka kalau mereka dah jadi penat dengan puasa sehingga tertidur apa semua, maka dah menjadi kerugian pula kepada mereka ni. Jadi sebagaimana hadis ni Al-Hajju Arafah ni, maka ad-dinun nasihah, agama ni merupakan nasihat. Nak memberitahu kepada kita bahawa nasihat adalah kemuncak ataupun salah satu tiang dalam agama Islam ni. Maka sikap orang yang benar, kalau benar keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dia akan sentiasa bersama dengan nasihat. Dia tidak akan mengabaikan nasihat orang kepada dia, dan dia juga akan memberikan nasihat kepada orang lain kerana melihat kepada kepentingan nasihat itu sendiri. Dan tuan-tuan, manusia dia tidak boleh lari daripada nasihat menasihati. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok antara agama yang banyak menerapkan nilai-nilai murni melalui nasihatnya adalah agama Islam, berbanding dengan agama yang lain. Dan orang yang mencabut nasihat daripada kehidupan dia, maksudnya dia tak mahu menerima nasihat dan dia tak mahu beri nasihat. Maknanya kalau orang nak buat apa-apa pun kepada dia lah, kubur masing-masing. Tu biasa ayat kita dengar. Biarlah kubur masing-masing.
kubur masing-masing. Macamlah dia masuk sendiri kubur tu, macam dia kapang sendiri, macam dia mandi sendiri bila mati. Kan orang lain buat belaka juga ke dia kan masa tu. Jadi walaupun pelbagai alasan tu digunakan, sebab mana? Tak mahu beri nasihat dan tak mahu terima nasihat. Maka ni bukan sifat orang beriman. Bahkan tuan-tuan, kita melihat bagaimana para sahabat berdamping dengan Rasulullah. Antara benda yang besar Nabi beri kepada para sahabat ialah nasihat. Bagaimana mungkin orang yang mengaku cintakan Allah, cintakan Rasul, ataupun yang mendakwa mereka ni benar-benar cintakan Nabi SAW, tapi mengenepikan benda yang Nabi selalu beri kepada sahabat yang lain. Nasihat adalah bukti seseorang ni sayang kepada manusia yang lain. Nabi sayang kepada sahabat, lalu Nabi menasihati sahabat. Sahabat saling menyayangi sama mereka, lalu mereka menasihati antara satu sama lain. Tengok tuan-tuan bagaimana cerita bila mana ucapan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika mana dilantik menjadi khalifah, maka dia minta nasihat daripada rakyat dia, perbetulkan dia, taatilah dia. Dia sebut, taatilah aku selama mana aku mentaati Allah dan Rasul, dan jangan taat kepada aku bila mana aku ni dah terpesong daripada mentaati Allah dan Rasul. Dan ada pun Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pula, ni orang backing lagi. Tuan-tuan, sabah dengan ungkapan an-nasu ala dini mulukihim. Rakyat ni dia mengikut agama pemimpin mereka. Tuan-tuan, bila naik Abu Bakar, maka rakyat dia, bila Abu Bakar mengungkapkan kata-kata tadi, rakyat dia menyebut, jangan bimbang wahai Abu Bakar, kami ni akan menasihati kamu. Tapi bila naik Umar ni, orang backing. Bila Umar sebut dengan apa yang disebut oleh Abu Bakar pada ketika menjadi khalifah, maka rakyat dia sebut benda, wahai Umar, kalau kamu orang kata terpesong daripada jalan Allah dan Rasul, maka kami akan perbetulkan kamu dengan pedang-pedang kami. Tengok, naik khalifah backing, rakyat pun jadi backing kot. Jadi biasalah tu. Tetapi tuan-tuan, adakah Umar marah dengan kalimah ni? Dia menjawab, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan Umar, rakyat yang sanggup membetulkan Umar dengan pedang mereka. Jadi ni tuan-tuan, nasihat. Bagaimana para khalifah, khulafa ur-rasyidin mengutamakan nasihat dalam urusan pemerintahan mereka. Begitu juga dalam urusan kehidupan kita umat Islam, tuan-tuan. Kita tak boleh lari daripada sikap saling nasihat menasihati ni. Jadi saya rasa cukup sekadar sajalah untuk pengisian kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung balik perbincangan kita pada ruang waktu yang lain. Mudah-mudahan segala apa disampaikan sama-sama dapat kita ambil manfaat dan kita amalkan. Segala apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Apa yang tersilap dan terkurang itu datang daripada kelemahan dan kesilapan di sisi sendirilah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah allazi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.